Tamatlah kita perbincangan ayat 16 sehingga ayat 20. Sekarang kita berpindah kepada mengambil al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Kita cari faedah-faedah dari sudut ilmunya, dari sudut pendidikannya. Tengok ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ayat 16, walaqad ataina bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah ila akhiril ayat, sampai ke ayat 16. Ulama tafsir, ulama tadabbur mengatakan zakar jalla wa ula fi hadhihi al-ayah. Dalam ayat ini Allah Taala menyebut beberapa kelebihan Bani Israel nak banding dengan orang lain pada zaman dia. Tetapi Allah SWT juga telah menyatakan bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun, lebih baik daripada Bani Israel dan lebih mulia ke atas Allah Taala daripada Bani Israel, sebagaimana Allah Taala nyatakan dalam surah Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya khaira ummatin, lebih baik. Fa khairun sighatut tafdil. Kalimah khair lafaz yang menunjukkan kelebihan. Wal ayatu nassun sarihun. Ayat ini, ayat Al-Imran ini nas yang jelas bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada semua umat yang terdahulu, termasuklah Bani Israel. Cuma Bani Israel faqa Bani Israel, nak mengatasi banding dengan orang zaman dia, mereka lebih baik sebab mereka ada kitab, mereka ada hukum, mereka ada kenabian. Bila mari umat Muhammad, semua dia sapu belaka apa yang ada pada Bani Israel, Allah Ta'ala anugerahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih daripada itu lagi. Kata alhamdulillah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengatasi Bani Israel dalam banyak perkara kalau kita nak buat bandingan. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Ayat yang ke-17. Wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ayat ini Allah menyatakan bahawa kita dah beri keterangan yang jelas, yang nyata kepada Bani Israel, kemudian mereka berkelahi. Punca berkelahi mari daripada mana? Mari daripada baghyan, kejahatan dalam diri mereka, hasad dengki dan juga kesombongan. Ayat ini menunjukkan kepada anna ahlal kitab tafarraqu. Puak-puak ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, berkelahi, berbalah, berpecah belah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bila mari Nabi, mereka bersatu, tapi bertambah lagi kejahatan. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam ayat ini, Tuhan kata baghyan. Dalam ayat lain Tuhan kata hasadan min indi anfusihim, kerana mereka hasad. Dalam kitab sirah ni ana tulis, para pelajar boleh cari dalam buku kita ni. Ni nama dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Buku ni menarik. Ni orang nak pergi haji ni kena cari, buat bekalan, bekal ilmu ke tanah suci. Molek. Dalam kitab ni kita cerita tentang kedatangan ahlul kitab Yahudi ke Madinah. Kenapa dia datang? Sebab dia baca dalam kitab Taurah, Nabi akhir zaman akan lahir di bumi yang banyak pokok tamar. Dan batu dia batu kerikil, batu hitam. Dia mari sampai Madinah tengok, di sinilah tempatnya. Kenapa? Tamak dalam diri dia mengharapkan orang yang akan dibangkit nanti dari kalangan anak cucu Bani Israel. Tak apalah, mengharapkan benda baik, kita pun tak boleh marah. Ya. Ya, jadi masalahnya bila Nabi bangkit, bukan orang kita.
bukan geng kita, bukan keturunan kita. Ketua Yahudi di Madinah nama dia Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Tulis nama kepala penjaga ni. Anak dia nama Safiyah. Huyai ni bila dia dengar Nabi datang, ni Safiyah cerita lepas dia masuk Islam. Ayah dia keluar dengan adik dia. Pergi siasat siapakah Nabi yang baru sampai Madinah tu. Pergi, pagi lagi balik gelap. Safiyah kata balik dua beradik ni tak bermaya pada waktu petang. Nampak lembek, stres kata orang. Adik dia tanya Huyai, ahuwa huwa. Ni bahasa Arab ni sedap ngaji. Ahuwa huwa. Huyai, kalau kita kat bang, dia orang tu. Memang confirm ke dia? Dah hak dalam kitab Taurat tu dia. Muhammad hak kita pergi tengok tadi. Huyai kata, ya, betul dah dia. Dalam kitab Taurat, aku tengok sifat dia tadi, sah dah dia. Kata dia adik dia, ma mauqifuna. Apa sikap kita? Kata dia Huyai, adawatuhu ba'in baqitu. Wallahi adawatuhu in baqitu. Dia bersumpah, demi Allah, aku akan lawan dia selagi akan hidup. Subhanallah. Allah Ta'ala tutup pintu hati dia. Dia jumpa Nabi, dia kenal Nabi, tapi dia tak mau ikut. Inilah punca famakhtalafu, mereka balah selepas mereka ada keterangan. Ini cukup jahat. Ini kalau balah tak ada keterangan lain. Maka kerana itulah dalam ayat ini juga Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, la yaghtarral mubtil. Janganlah kita ada nikmat dunia kita rasa Allah sayang kepada kita. Jangan. Kadang-kadang Tuhan bagi nikmat-nikmat yang banyak kerana nak menguji kita, adakah kita sabar, adakah kita syukur ataupun kita tidak. Na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung dengan Allah daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang Yahudi punah dengan sebab apa? Dengan sebab ikut hawa nafsu dia. Jadi untuk keterangan buku tadi, satu lagi kembar dia cantik, iaitu buku sejarah Mekah, Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Hanya orang nak pergi haji kena ada 2 buah buku ni. Tak boleh baca, tak sempat baca di Malaysia, baca di Mekah. Sebab Mekah ni banyak masa. Pukul 2 pagi pergi dah masjid. Nah, kita baca Quran, nak berasa mengatuk, baca buku cerita sikit. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Ayat 18. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Allah SWT kata, mu ikut syariat aku, ikut dia, jangan ikut hawa nafsu. Di sini kata di para ulama tafsir, annal muta'abbid lillah, orang yang mengabdikan diri kepada Allah tapi dia tak mau ikut Nabi SAW, seperti ada kumpulan anti hadis, fa innahu la tuqbal ibadatuhu, ibadat dia tidak diterima. Mu nak terima mesti ikut Nabi SAW. Ni ada dia panggil puak-puak Quraniyun. Puak-puak Quraniyun, puak-puak yang mendakwa ikut Quran saja. Ini ajaran sesat nama dia ni. Jangan duduk kata, kita ni ahli Quran, ni ahli Quran. Ahli Quran apa? Quran mengarahkan kita supaya ikut Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata Nabi itu manusia, kenapa kita mau ikut dia? Dia punya ayat penyelewengan dia cukup dahsyat. Itu satu, anti hadis. Kumpulan yang bahaya yang kedua pula, asalkan hadis. Itu bahaya juga. Dia jumpa dalam buku ke, dalam apa kitab ke, sabda Nabi pakai jadi belaka. Walaupun disemak dalam halah kitab-kitab hadis, ia mengatakan ini hadis palsu ni, palsu pun hadis juga. Sebab itulah ana buat satu analogi, jangan marah. Kita kata jangan tuan-tuan samakan hadis palsu dengan gigi palsu, jangan sama. Gigi palsu kalau dia ada comel, kita nak senyum korek apa sedap, kata tidak tenganga nampak. Tapi kalau hadis palsu jangan nampak cantik, nampak cinta Nabi, tapi hadis itu palsu, kita kata lah. Jadi punca perbalahan sama-sama kita atas dunia hari ni, sama-sama umat Islam ni, kerana punca masadirut talaqi, sumber tempat kita belajar. Orang yang belajar meneliti hadis,
Setiap perbuatan kita melalui dalil, insya-Allah kita lebih selamat. Tapi kalau kita belajar sekadar guru saya kata, dalil dekat mana? Tak payah cari dalil lah, bagai kasyaf belaka. Ni jumpa bagai pelik. Jadi Allah Taala perintah di sini fattabi'ha. Ikut Quran dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kita selamat. Maka Allah Taala perintahkan di sini ikut syariat Islam, wala tattabi'mu, jangan ikut apa yang menyalahi peraturan agama. Jadi kita jangan bermudah-mudah dalam agama ni para jemaah sekalian. Asal orang kata apa jadi belaka, kita kata la, bukan semua benda yang orang cakap boleh diterima walaupun di atas nama agama. Sebab itulah saya letak satu kaedah yang cantik yang digariskan oleh para ulama kita dalam mencari kebenaran. Tengok apa yang orang cakap, jangan tengok siapa yang bercakap. Kalau tengok siapa bercakap, kita akan jadi ta'assub. Oh ni tak boleh bantah ni. Guru yang mulia cakap. Walaupun guru yang mulia itu merapu, cakap yang tidak ada dalil, tapi oleh kerana guru yang mulia, kita dah tabah dia mulia, kita dah lantik dia sebagai wali min auliyaillahis salihin, kita kata cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Semua buat dia ni tabah wali belaka. Wali kutub, wali abda, wali apa? Ya, kita kata memang kita ni kalau ada anak perempuan, kita akan jadi wali belaka insya-Allah. Tarah wali kita. Ada kawan saya tu, anak dia perempuan belaka. Kita pegur kata ni wali besar ni, wali besar. Sebab dah 5 ni orang jadi tu wali, tak besar apa. Saya anak perempuan seorang, wali kecil lah kita. Ini ayat gurau ya. Wa ila mengatuk kata orang. Baik. Dalam ayat yang sama lagi, summa ja'alna ala ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Dalam ayat ini ulama tafsir mengatakan tahrimul ifta' fi dinillahi birra'yi. Haram mengeluarkan fatwa dalam hukum agama dengan nafsu, dengan pandangan nafsu semata-mata yang menyalahi peraturan syarak. Jangan. Sebab itulah mufti dahsyat. Kata di para ulama, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani keluar fatwa, orang yang berani berhadapan dengan api neraka, na'udzubillah. Sebab bila kita fatwa atas nama agama, bermakna kita telah menyebut satu hukum yang mewakili. Macam gitulah seolah-olah kita bercakap bagi pihak agama Allah. Jadi hati-hati kita nak keluar masalah. Sebab itulah sekarang ni dia panggil fatwa jama'i. Fatwa secara jama'i di Mekah ada, di Jeddah ada, dia panggil majma' fiqhi. Maknanya terkumpul ulama-ulama dalam dunia ni bentang tajuk perbahasan, kemudian dia buat keputusan, satu resolusi dia tentang keputusan yang mereka bahaskan. Bukan mudah. Ni kita bercakap seorang sedap lah. Tak, bercakap seorang depan kamera kita, depan kita penta'asuk kita bercakap apa benda pun, guru yang mulia belaka. Guru yang mulia belaka. Baik. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmat liqaumin yuqin. Allah Taala jadikan Quran ini, Quran yang kita pegang ini, basairu linnas, menjadi panduan yang membuka mata hati manusia. Panduan yang membuka mata hati manusia duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Siapa nak buka mata hati dia? Mari mengaji Quran, insya-Allah. Saya banyak kali dah ulang cerita sahabat saya pendakwah di Jepun, di Japan Dakwah Center tu, dia kata orang pertama bila Jepun mari nak dengar Islam, aku baca Quran. Baca Quran dulu, ngaji Quran depan dia, biar dia dengar. Dia apa kagum tengok, dia tak faham apa, tapi Quran itu mukjizat kalamullah. Sedikit tentang bahasa. Pelajar-pelajar tak apa, hari ni hari cuti kan. Sedikit tentang bahasa. Dalam bahasa Arab, kalau kata haza itu menunjukkan isim isyarat kepada muzakkar mufrad, menunjukkan satu, haza. Kemudian basair jamak muannas, taksir muannas, basair sepatutnya hazihi kalau jamak, tapi dia kata kenapa haza? Ini bahasa. Kaifa yusnadul jam'ul muannas ilal mufrad, jamak muannas disandar kepada mufrad. Lish? Jawapan dia, anna majmu'al Quran kitabun wahid. Quran itu nama dia kitab. Jadi oleh kerana dia kitab, maka
sah kita guna isyarat haza kitabun, boleh. Hazal kitab al-wahid. Jadi boleh diguna. Itu dia balik kepada asal dia, Quran tu kitab. Jadi kitab haza basair. Kitab ini menjadi bukti, penunjuk, pemandu kepada jalan yang baik. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil perbahasan dari sudut bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang kita nak bincangkan di sini, iaitulah tentang punca berlakunya perbalahan manusia itu mari daripada mana? Mari daripada famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Allahu akbar. Punca berlaku perbalahan dengan sebab apa ni kita kata baghyan, kezaliman dan hasad dengki. Jadi tuan-tuan, dalam buku yang saya nota lah, kita anggap ini nota perbincangan. Cari buku ni baca, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Anda sebut dua punca manusia berbalah. Punca yang pertama, al-khilaf, berikhtilaf kerana ilmu. Ini yang berlaku kepada imam-imam Ahlus Sunnah yang berkhilaf. Sebab itulah zahirnya 4 mazhab dalam Islam. Sebenarnya bukan 4. Imam mujtahidun ada 13 imam. Lain daripada 4, ada lagi Hasan Basri, As-Sawri, Abu Thawr, Al-Auza'i. Jadi ulama-ulama yang ramai. Mereka berikhtilaf kenapa? Sebab tafawut dalam menafsirkan nas. Nas satu. Macam ikhtilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab lain dalam masalah batal wuduk sentuh perempuan. Kita ambil wuduk sentuh isteri kita dengan kulit, batal wuduk. Kenapa ya Syafi'i kau batal? 3 mazhab tak batal. Imam Syafi'i dia pegang dengan ayat aula mastumun nisa. Kalau kamu sentuh perempuan, batal. Jadi mereka berikhtilaf dengan ilmu. Kata di Al-Imam Al-Khalifah Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia kata, aku suka kalau sahabat-sahabat berbeza pandangan dalam satu-satu masalah. Maknanya Ibnu Abbas kata boleh, Aisyah kata tak boleh, contohnya khilaf. Sebab bila mereka berikhtilaf, dunia terjadi luas. Tapi law ijtama'u law ittafaqu, kalau semua sahabat ittifaq jadi ijma', satu lorong je. Siapa dia menyalahi, orang tu dalam bahaya. Itu je. Tak apalah, dalam bab ilmu kita ikhtilaf. Tapi yang jadi masalahnya berikhtilaf dengan sebab hawa nafsu. Kenapa awak lawan dia tu? Sebab dia bukan geng saya. Kenapa bukan geng kita? Sebab dia, kadang-kadang yang tidak geng itu bukannya besar pun isu. Dia solat lepas maya tak sapu muka. Jatuh hukum lalu dah. Apa ni, tak baca bismillah kuat ya, contohnya masa solat, dia jadi dah. Kita kata ini dia panggil ikhtilaf kerana hawa nafsu. Dan yang duk berkelahi lama kita hari ni kebanyakannya ikhtilaf bisa babil hawa, dengan sebab hawa nafsu, bukan dengan sebab ilmu yang sepatutnya. Jadi kita ringkaskan cerita, tuan-tuan tengok dalam nota yang saya tulis, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Mudah-mudahan ada panduan, ada manfaat kepada kita dalam menangani masalah yang sangat bergelora di zaman kita ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ayat 21 dalam siri yang akan datang.